Tahukah anda, penggunaan media sosial tanpa kawalan boleh mendorong kepada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti kes gangguan seksual alam maya. Penggunaan internet yang semakin meluas membabitkan pelbagai lapisan masyarakat telah membuka ruang yang lebih luas terhadap perlakuan tidak bermoral ini. Oleh itu, kami bawakan khas kepada anda sebuah dokumentari mengenai kes gangguan seksual alam maya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum. Keadaannya bila berlaku kat pejabat, mungkin ada mereka sebenarnya tak bermaksudkan. Mungkin mereka kata alasan yang diberikan selalunya mereka akan kata saya bergurau, okey. Tetapi kena ingat, gangguan seksual apa yang dimaksudkan? Pertama, apabila sesuatu perbuatan dia tak kisahlah sama ada secara lisan, bukan lisan, maknanya kita cakap, kita tak cakap, kita buat gerak isyarat, kita buat bunyi, atau mungkin kita hantar WhatsApp, kita hantar visual kepada pihak satu lagi yang mempunyai sifatnya berbentuk seksual dan orang ni tak mahu. Saya ulang lagi sekali, tidak dimahukan. Orang tak suka, orang tu rasa terancam, dia rasa jelik, dia rasa kehormatan dia ataupun keaiban dia terganggu, maka itu adalah merupakan gangguan seksual. Dan kena ingat, gangguan seksual ni orang kata kalau saya tak sentuh, mungkin tak apa. Saya tak sentuh. Okay. Tetapi sebenarnya gangguan seksual ni dia bukan fizikal dan juga boleh jadi fizikal. Dan saya nak ingatkan lagi kepada ibu bapa, kalau ada, dia ceritalah, ada orang ni bergurau begini-begini dengan saya, dan mereka adalah kanak-kanak tau. Yang mangsanya adalah kanak-kanak. Kita ada Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan fizikal, gangguan seksual fizikal dan bukan fizikal. Dua-dua ni hukumannya berat. Jadi kalau ada orang macam contoh mengganggu mereka ni secara seksual, bagi gambar, tiba-tiba adik gurau je, abang hantar gambar begini-begini, contoh, kesalahannya masih boleh dipenjarakan, boleh didenda dan juga atau kedua-duanya sekali. Nampak betapa seriusnya perbuatan gangguan seksual. Berdasarkan beberapa kajian, gangguan seksual alam maya boleh berlaku dalam 3 kategori, iaitu yang pertama, catfishing, di mana ia membabitkan pelaku memperdaya mangsa untuk terjebak dengan hubungan romantik atau hubungan emosi dengan menipu mengenai maklumat diri atau menggunakan identiti orang lain. Kategori kedua ialah grooming, di mana individu dewasa berkeinginan untuk berkawan dengan kanak-kanak secara dalam talian, sama ada secara terus dengan mangsa atau melalui ibu bapanya dengan motif untuk melakukan hubungan seksual dengan mereka. Diikuti dengan sexting, di mana ia merupakan perlakuan mengirim atau menerima gambar, video, mesej berunsur lucah melalui pelbagai platform media. Tahukah anda bahawa gangguan seksual selari dengan kesalahan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana jika disabit kesalahan, pihak yang didapati bersalah boleh dipenjara selama setahun, denda sebanyak RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Jom kita dengarkan apa pandangan rakan-rakan dari ahli kumpulan mengenai pengajaran yang diperolehi dari isu gangguan seksual alam maya. Pengajaran yang boleh saya kongsi kepada semua ialah kanak-kanak tidak perlu mempunyai akaun media sosial kerana masih di bawah umur dan perlu dipantau oleh ibu bapa bagi sebarang aktiviti yang melibatkan media sosial. Memberi pendadahan kepada anak-anak tentang pelbagai salah laku cyber termasuklah jenayah, pedofilia, dan mengajar anak-anak supaya jangan memberi maklumat kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya jika meminta bahan pelik seperti gambar dan seumpamanya. Akhir kata, sebagai ibu bapa, perlulah sentiasa bersama anak-anak supaya mereka lebih peka dengan penggunaan alatan elektronik di media sosial. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Untuk pengetahuan semua, golongan wanita adalah pengguna media sosial yang paling ramai dan mudah untuk dipengaruhi oleh penjenayah yang mencari dan mengajak mangsa bagi melakukan aktiviti seksual. Oleh yang demikian, pengajaran yang dapat saya kongsikan adalah jangan mudah untuk berkongsi hal peribadi seperti perasaan anda, gambar dan video secara atas talian. Ini kerana seseorang yang menggunakan internet telah menampakkan minat terhadap kegiatan seksual tersebut. Terima kasih. Gangguan seksual alam maya ni bukanlah hal remeh yang sering kali dianggap gurauan. Dalam isu gangguan seksual alam maya ni, apa yang boleh saya katakan dari segi pengajarannya ialah kita sebagai golongan wanita ni jangan mudah terpedaya dan terpengaruh dengan kata-kata dan janji manis dari orang yang tidak dikenali, terutamanya di media sosial. So, kita perlu sentiasa berhati-hati dengan apa yang berlaku di persekitaran kita di samping mempunyai asas pengetahuan dalam ilmu IT ni. Bak kata orang, kita ni perlulah celik IT bila hidup di zaman cyber ini. Apa saja komunikasi sama ada dalam bentuk catatan elektronik, mangsa perlu menyampaikan sebagai bukti gangguan seksual dalam talian. Oleh itu, mangsa perlulah memberitahu kepada ibu bapa, guru-guru atau kaunselor dan badan bukan kerajaan seperti People Act yang menguruskan berkenaan gangguan seksual dalam talian. Dengan kata ini, mangsa tersebut tidak perlu menghadapi masalah gangguan seksual berseorangan diri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf bin Sauti 276593. Pada pandangan saya, hasil daripada pengajaran daripada isu gangguan seksual di alam maya dalam kalangan kanak-kanak, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal penggunaan media sosial di kalangan anak-anak mereka yang masih muda, supaya tiada unsur-unsur gangguan seksual berlaku terhadap anak-anak mereka, seperti berkongsi gambar peribadi, berkongsi maklumat-maklumat yang boleh diubah suai oleh pembuli-pembuli cyber yang menggunakan kesempatan ini untuk mengubah gambar-gambar anak mereka dalam bentuk pornografi. Jadi peranan ibu bapa amatlah penting untuk mencegah daripada peringkat awal gangguan seksual di kalangan kanak-kanak di alam maya. Sekian sahaja perkongsian dokumentari dari kami Kumpulan 4. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.